UMNO Sabah tidak akan terima pengkhianat. Bung Mokhtar sudah pun bersuara. Parti ini tidak perlukan pemimpin yang tidak setia, katanya. Tetapi Sahelmi Yahya pula kata keahlian dia di dalam UMNO masih lagi aktif. Baik, macam mana pula begitu? Adakah terdapat percanggahan fakta di sini? Isu ini bukanlah isu yang kecil. Ini melibatkan hala tuju UMNO Sabah, politik negeri, dan juga masa depan PRN yang akan datang. Mari kita kupas habis-habisan di dalam video kali ini. Baiklah kawan-kawan semua, geng-geng Currents VMY. Hari ini kita ingin bincang satu isu panas yang sedang menggoncang UMNO Sabah. Kalau kamu masih ingat, masa langkah Kinabalu tahun lepas, 5 adun UMNO buat keputusan tak tarik sokongan kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor. Dan salah seorang daripada mereka adalah Datuk Sahelmi Yahya, yang juga ahli Parlimen Putatan dan adun Tanjung Keramat. Tindakan ini dianggap sebagai satu pengkhianatan oleh kepimpinan UMNO Sabah kerana ia bertentangan dengan keputusan parti. Akibatnya, Sahelmi digantung keahlian selama 6 tahun oleh UMNO Sabah pada Mac 2023. Tetapi sekarang timbul pula persoalan besar. Sahelmi kata dia dah semak dengan ibu pejabat UMNO dan status keahlian dia masih lagi aktif. Macam mana boleh ada dua keputusan berbeza ini? Di Sabah UMNO kata dia digantung, tetapi di pusat keahlian dia masih berjalan macam biasa. Kalau betul ada dua keputusan yang bertentangan, siapa sebenarnya yang betul? Bung Mokhtar ataupun UMNO Pusat? Atau adakah ini sebenarnya menunjukkan ada perpecahan dalaman di dalam UMNO itu sendiri? Bung Mokhtar memang tegas. Dia cakap UMNO tidak akan kompromi dengan pemimpin yang khianat pada parti. Katanya, setiap ahli UMNO kena faham bahawa keahlian datang dengan tanggung jawab dan disiplin. Bila seseorang khianat mandat parti, itu satu kesalahan besar yang tidak boleh dipandang ringan. Ini memang kenyataan yang keras, dan dia juga, Bung Mokhtar, menegaskan bahawa UMNO Sabah tidak akan terima yang pernah khianat untuk bertanding atas tiket UMNO ataupun Barisan Nasional dalam PRN yang akan datang. Ini bermakna kalau Sahelmi masih ingin bertanding dalam PRN Sabah nanti, dia terpaksa mencari platform yang lain. Tapi kan geng, kita kena tanya juga, apakah benar tindakan Sahelmi itu boleh dianggap sebagai pengkhianatan? Kalau kita lihat dari sudut Sahelmi dan 4 lagi adun yang ambil langkah sama. Mereka kata mereka buat keputusan itu demi kestabilan politik Sabah. Mereka tidak mahu negeri jadi huru-hara dan mereka percaya Hajiji adalah pilihan yang lebih baik untuk meneruskan kepimpinan. Kalau kita fikir dari sudut lain, adakah ini tindakan seorang pemimpin yang rasional atau sekadar alasan untuk menyelamatkan kedudukan sendiri? Tambahan pula Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Dia pun pernah cakap bahawa tindakan menggantung keahlian Sahelmi dibuat secara dalaman dan ia perlu dilihat dalam konteks kerajaan perpaduan. Ini menimbulkan persoalan lain. Adakah UMNO Pusat lebih fleksibel dalam menerima Sahelmi kerana dia sekarang sebahagian daripada kerajaan negeri dan kerajaan pusat? Kalau betul UMNO Pusat lebih bertolak ansur, ini bermakna ada dua naratif dalam UMNO, satu di Sabah, satu di peringkat pusat. Apakah kesannya nanti perbezaan pendirian ini kepada kekuatan UMNO menjelang PRN 17 Sabah nanti? Kalau kita lihat lebih mendalam, isu ini bukan sekadar tentang Sahelmi. Ini sebenarnya melibatkan hala tuju UMNO Sabah secara keseluruhan. Kita sudah tengok sebelum ini macam mana UMNO Sabah mengalami pergolakan besar selepas pilihan raya negeri 2020. Dari awal lagi ada ketegangan antara UMNO dan Gabungan Rakyat Sabah GRS.
Dan pada masa itu, UMNO Sabah coba untuk tunjuk dominasi mereka dengan coba mengambil alih jawatan Ketua Menteri. Tetapi Hajiji berjaya bertahan dengan sokongan dari adun-adun tertentu, termasuklah Syahelmi. Langkah itu menyelamatkan kerajaan Sabah daripada jatuh, tapi pada masa yang sama, ia menimbulkan perpecahan di dalam parti UMNO itu sendiri. Jadi sekarang ini, UMNO Sabah coba bersihkan rumah sendiri. Bung Mokhtar mahu pastikan hanya pemimpin yang benar-benar setia dengan parti yang akan diberikan peluang untuk bertanding nanti. Tetapi kalau UMNO terlalu keras dengan pendirian ini, boleh tak ia beri kesan negatif? Bayangkan, kalau Syahelmi dan beberapa pemimpin lain berpaling tadah dan bertanding atas tiket lain dalam PRN Sabah nanti. Adakah ini akan menyebabkan UMNO semakin lemah? Kita semua tahu, politik Sabah ini penuh dengan kejutan. Jangan lupa sebelum ini UMNO pernah dikhianati oleh pemimpin mereka sendiri yang keluar parti dan menyertai parti yang lain. Adakah sejarah akan berulang? Satu lagi isu yang menarik untuk kita pikirkan. Adakah tindakan UMNO ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar mahu berubah selepas kekalahan dalam PRU 15? Sebab kalau kita lihat sebelum ini, UMNO banyak dikritik karena mereka terlalu memberi peluang kepada pemimpin yang lompat parti atau ada rekod yang tidak setia. Tapi kali ini, Bung Mokhtar dengan tegas, UMNO Sabah tidak mahu pemimpin yang hanya datang ketika ada kepentingan pribadi. Ini semua jadi satu message yang kuat kepada akar umbi UMNO, bahwa parti ini mahu memastikan hanya pemimpin yang benar-benar setia sahaja akan diberikan kepercayaan. Tapi kalau UMNO Sabah benar-benar mahu berubah, bagaimana pula dengan pemimpin lain dalam parti yang pernah ada sejarah lompat parti atau menyokong pihak lawan? Adakah tindakan terhadap Syahelmi ini sekadar satu usaha untuk tunjuk ketegasan, atau adakah ia sebenarnya bermotifkan politik untuk memastikan kuasa Bung Mokhtar dalam UMNO Sabah tidak tergugat? Kalau kita tengok perkembangan sebelum ini, UMNO Sabah bukan sekali dua alami perpecahan dalaman. Dulu masa Tan Sri Musa Aman pegang UMNO Sabah, dia pun berdepan dengan cabaran yang sama. Selepas UMNO kalah di Sabah dalam PRU 14, ramai pemimpin UMNO yang lompat ke parti lain seperti Parti Warisan dan juga Bersatu. Jadi adakah langkah Bung Mokhtar ini cukup untuk menghalang sejarah daripada berulang? Dan yang paling penting, adakah ini akan membantu UMNO Sabah bangkit semula menjelang PRN Sabah nanti? Atau adakah ia hanya akan menyebabkan lebih ramai pemimpin UMNO Sabah keluar parti dan mencari platform baru? Sebab kita tidak boleh nafikan, politik Sabah sangatlah dinamik. Dalam sekelip mata, siapa sahaja boleh berubah arah demi kepentingan politik masing-masing. Jadi geng, kamu semua rasa macam mana? Adakah Bung Mokhtar buat keputusan yang betul dengan menutup pintu kepada pemimpin yang pernah khianati parti? Atau adakah UMNO Sabah perlu lebih fleksibel dalam menerima kembali pemimpin yang dulu menentang parti tetapi masih mahu berjuang dalam UMNO? Dan yang paling penting, adakah keputusan ini akan membantu UMNO Sabah menang PRN atau melemahkan lagi parti ini? Jangan lupa tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah. Ulaskan dan tuliskan pendapat Anda serta pandangan Anda tentang isu ini. Komen di bawah, kita bincang sama-sama. Dan jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY untuk lebih banyak analisis politik yang panas dan berani. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.